setelah kita bincangkan tentang ujian-ujian yang kita perlu lakukan untuk mengenal pasti MDS, tibalah masanya sekarang untuk kita bercerita tentang cara merawatnya. Seperti yang saya terangkan dalam video sebelum ini, dalam kita merawat MDS ini, langkah pertama yang kita perlu buat ialah kita asingkan pesakit kita kepada dua kumpulan yang penting, iaitu kumpulan yang mempunyai ciri-ciri low risk dan juga ciri-ciri high risk, kerana dari segi rawatannya memang berbeza. Ia berbeza disebabkan oleh matlamat rawatan kita yang berlainan dan juga dari segi prognosisnya yang agak berbeza antara dua kumpulan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, dua kumpulan low risk dan high risk, dan juga kita bahagikan kumpulan dari segi fizikal pesakit kita kepada tiga kategori, iaitu mereka yang medically fit, mereka yang medically unfit tetapi tidak frail, dan kumpulan yang tak sekali frail bermakna yang mereka betul-betul sudah advance sakitnya, dan juga sekiranya kalau kita beri rawatan, mungkin rawatan itu terlalu kuat untuk mereka. Jadi untuk golongan ini agak mudah untuk kita bincangkan rawatannya sebab kita tidak ada banyak pilihan melainkan kita merawat mereka dari segi simptomatik, bermakna sekiranya mereka mempunyai jangkitan kuman, kita beri antibiotik. Sekiranya mereka tidak cukup darah merah, kita gantikan darah merah. Kalau mereka tidak cukup darah kuning, kita beri transfusion platelet. Jadi itu agak senang untuk diperbincangkan. Yang kumpulan yang lain ni agak kurang jelas ya. Memang kalau pesakit kita daripada golongan high risk dan ia medically fit, kita ingin meletakkan mereka untuk mendapat rawatan yang agresif. Ini saya akan terangkan ketika kita membincangkan tentang rawatan untuk high risk nanti. Manakala untuk low risk ini selalunya bila mereka agak berlainan sedikit. Okey. Apa yang kita ingin tekankan di sini ialah keseluruhannya pesakit-pesakit low risk ya, yang dalam MDS ini jangka hayat mereka dah lebih daripada 3 tahun, bermakna kemudian untuk mereka mendapat AML agak lebih rendah dibandingkan dengan golongan yang mempunyai high risk. Dan dari segi risikonya, kita menggunakan IPSSR yang saya terangkan dalam video saya sebelum ini, di mana kita letakkan pesakit kita dalam 5 kumpulan berdasarkan kepada sejenis point system daripada 5 perkara. Jadi golongan low risk adalah bila dari segi points kurang daripada 3, maka golongan very low risk dan low risk ini kita satukan menjadi low risk, di mana dari segi overall survival mereka lebih daripada 5 tahun. Dan kalau kita lihat kemungkinan untuk mereka mendapat AML adalah lebih terkemudian kalau kita bandingkan dengan overall survival mereka. Jadi kemungkinan untuk mereka mendapat AML dalam hayat mereka agak rendah jika dibandingkan dengan kumpulan high risk, di mana kemungkinan mereka untuk hidup, overall survival mereka, dan juga kemungkinan untuk mendapat AML lebih kurang sama. Jadi berdasarkan pada faktor di mana kemungkinan untuk mendapat AML inilah yang menentukan jenis rawatan mana yang sesuai untuk pesakit kita. Sekiranya mereka low risk, kita kalau boleh tidak mahu memberikan rawatan yang boleh menjejaskan kesihatan mereka. Dan kita kena tekankan di sini juga, dapat beberapa kajian yang menunjukkan bahawa sekiranya kita terlampau ingin merawat mereka pada peringkat awal dalam golongan low risk ini, mereka mungkin tidak mendapat apa-apa faedah. Kita boleh tunggu sehingga mereka mendapat simptom sebelum kita beri rawatan pada mereka. Bermaksud sekiranya mereka tergolong dalam golongan low risk dan mereka tidak ada tampak terjejas pun dari segi fizikal mereka, tidak mempunyai masalah dengan darah, kita tidak perlu terburu-buru untuk merawat mereka. Kita boleh mengambil dasar tunggu dan lihat dan tengok bagaimana keadaan mereka. Dan faktor yang paling penting sekali ialah kita kena kaji trajektori bacaan darah mereka. Sekiranya mereka begitu cepat merosot, bermakna kita mungkin kena berbincang dengan mereka untuk memulakan rawatan. Dan dari segi rawatan ini kita bahagikan juga kepada 3 peringkat. Yang pertama sekali simptomatik, bermakna kita tunggu dan lihat, dan sekiranya mereka mempunyai simptom-simptom tertentu seperti tidak cukup darah merah, kita berikan transfusion. Dan seterusnya kalau mereka ada jangkitan kuman, kita beri antibiotik dan sebagainya. Manakala dari segi spektrumnya yang berbeza
berbeza ialah sekiranya mereka mempunyai ciri-ciri di mana trajektori mereka agak cepat ataupun mereka mempunyai beberapa unsur di mana mereka memilih untuk mendapat rawatan pemulihan, kerana satu saja cara untuk memulihkan mereka ialah dengan melakukan pembinaan susun tulang, dan mereka berasa pada umur mereka yang masih lagi muda, mereka mungkin mendapat manfaat lebih dalam pembinaan susun tulang, mungkin mereka memilih rawatan tersebut. Tetapi secara majoritinya kesemua pesakit MDS ini, sama ada low risk atau high risk, mereka tergolong kepada salah satu daripada rawatan yang berada di tengah-tengah. Jadi dari segi rawatan, pilihan rawatannya ialah sama ada kita menggunakan jenis hormon untuk merangsang pembuatan darah merah iaitu erythropoietin, ataupun kita merangsang platelet yang menggunakan Revolade ataupun menggunakan L-Thrombopag. Dan seterusnya, sekiranya mereka dapat ciri-ciri tertentu seperti deletion 5q dalam kromosom mereka, mereka mungkin mendapat manfaat daripada penggunaan ubat lenalidomide. Begitu juga kepada pesakit-pesakit yang mempunyai ring sideroblast, mereka mungkin dapat menggunakan ubat lain seperti lupatercept. Jadi dari segi pemilihan rawatan ini, ia banyak bergantung kepada jenis MDS yang mereka ada. Sebab itu daripada awal lagi saya tekankan dan kita patut mengetahui dengan sebanyak mungkin jenis MDS yang mereka ada, kerana rawatannya mungkin akan dipengaruhi oleh ciri-ciri tersebut. Dalam kita membincangkan tentang rawatan untuk pesakit kita dari segi low intensity, bermakna di tengah-tengah di antara rawatan simptomatik dan juga rawatan pemulihan, kita tidak dapat lari daripada membincangkan tentang penggunaan hypomethylating agent. Setakat ini ada dua ubat yang kita selalu pakai, iaitu azacitidine dan juga decitabine. Dari segi perbezaan antara duanya, mungkin ada keistimewaan salah satu daripada yang lain, tapi dari segi penggunaannya sebenarnya agak sama. Contohnya di sini ialah dengan penggunaan decitabine, terdapat kajian yang menentukan bahawa dapat pengurangan dari segi jumlah transfusi dan pesakit kita perlu, dan juga terdapat pertukaran satu genetik kepada pesakit-pesakit yang menerima decitabine ini. Ini tidak bermakna yang azacitidine tidak bagus, cuma dari segi kajian klinikalnya yang membuktikan bahawa decitabine mempunyai kebolehan tersebut, manakala azacitidine pula daripada kajian yang dibuat dapat memanjangkan jangka hayat pesakit kita, dan juga dari segi kemungkinan mereka untuk berubah pada AML agak terlambat. Saya minta maaf ya, terdapat sedikit masalah teknikal dengan penghujung video tersebut. Ada bahagian yang saya tidak dapat rakamkan dengan baik. Jadi untuk meneruskan video tersebut, kalau kita lihat video dalam slide sebelumnya itu, saya ingin menekankan tentang peranan azacitidine ya, dalam bagaimana ia digunakan dalam merawat MDS. Seperti yang saya katakan sebelum ini, kedua-dua ubat itu ada kebaikan dan juga kelemahannya. Dia tidak perfect. Kajian-kajian yang dibuat banyak menekankan kepada ciri-ciri tertentu dalam penggunaan ubat tersebut. Jadi sebab itu sekiranya dikatakan yang azacitidine mempunyai kelebihan tertentu, tidak bermakna decitabine tidak mempunyai kelebihan seperti yang sama. Cuma yang bezanya kajian yang klinikal yang dibuat mungkin tidak menitik beratkan peranan tersebut. Jadi dalam penggunaan saya seharian, saya menggunakan kedua-dua ubat. Bagi saya lebih banyak menggunakan decitabine kerana pemberiannya hanya selama 5 hari. Jadi saya dapat berikan kepada pesakit saya daripada Isnin sampai Jumaat. Jadi selesai satu cycle. Dari segi side effectnya, kedua-duanya memang agak sama, tidak ada bezanya sangat. Jadi sekiranya anda berjumpa dengan doktor anda untuk membincangkan salah satu daripada ubat tersebut, selalunya ada banyak faktor menyebabkan doktor anda memilih antara satu sama lain, iaitu kerana antara ubat itu dibekalkan atau tidak di hospital di mana mereka bertugas, dan juga dari segi side effectnya agak sama kedua-duanya. Hanyalah pilihan peribadi ya di antara itu. Apa yang saya ingin tekankan dalam video ini ialah bagi pesakit-pesakit yang mempunyai low risk,
emphasis banyak diberikan kepada memastikan yang mereka tidak mendapat apa-apa side effect daripada rawatan yang kita beri. Jadi kita tidak mahu memberi rawatan yang terlalu agresif kepada pesakit-pesakit yang sebenarnya dari segi risikonya mungkin rendah. Dan sekiranya kalau kita biarkan mereka sahaja dan hanya diberikan rawatan simptomatik, mereka boleh terus hidup selama beberapa tahun tanpa ada masalah. Sebaliknya, kalau kita memberikan rawatan agresif, mungkin side effect daripada rawatan tersebut akan menyebabkan kemudaratan kepada mereka. Jadi, perbincangan dengan pesakit adalah sangat penting untuk menentukan rawatan mana yang patut kita guna pakai pada peringkat awal. Sekiranya anda ingin informasi tentang MDS ataupun cara bagaimana ia dirawat, sila layari website saya ataupun bertanya kepada saya melalui Facebook ya. Saya akan cuba jawab sedaya mungkin. Jadi sehingga ke video kita yang akan datang. Sekian, terima kasih.